Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat apa berita menarik hari ini. Apple mulakan pengambilan pekerja dalam usaha untuk membawa rangkaian kedai runcit ke Malaysia. Penjualan asing meningkat hampir 3 kali ganda menjadikan 168.5 juta ringgit Malaysia minggu lalu, kata MIDF. Ia bukan tuduhan tetapi jemputan untuk Tuan Ibrahim beri penjelasan, kata Rafizi. Sebelum saya teruskan kepada berita hari ini, pastikan anda telah subscribe channel YouTube Mahir Saham. Saya tengah batuk-batuk sakit tekak pun sanggup buat berita untuk anda semua. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe agar tak terlepas video-video baru daripada saya. Apple mulakan pengambilan pekerja dalam usaha untuk membawa rangkaian kedai runcit ke Malaysia. Syarikat Apple Incorporated telah mula mengambil pekerja untuk membawa jualan runcit ke Malaysia. Ini adalah persediaan mereka dalam usaha membawa rantaian jualannya ke benua Asia buat pertama kali. Syarikat itu baru-baru ini menyenaraikan jawatan kosong di laman web mereka untuk lokasi di Malaysia. Mereka mencari pengurus kedai, pakar teknikal dan kaki tangan sokongan, jurujual dan juga pakar operasi. Senarai jawatan kosong itu menunjukkan bahawa jawatan-jawatan itu adalah untuk kedai jualan runcit Apple sendiri, bukan untuk pengedar ketiga atau third party yang sudah lama beroperasi di Malaysia. Langkah ini akan menguatkan kehadiran Apple di Asia Tenggara, di mana mereka sudah mempunyai kedai di Thailand dan Singapura. Syarikat itu juga baru-baru ini mula mempromosikan pengambilan pekerja untuk lokasi pertama mereka di India yang telah dirancang selama beberapa tahun. Senarai jawatan kosong itu tidak menunjukkan di mana kedai pertama di Malaysia akan berada, tetapi Apple kemungkinan akan membuka kedai mereka di Kuala Lumpur. Apple tidak melaporkan jualan di setiap negara, tetapi syarikat itu menjana lebih daripada 29 bilion US dollar dari segmen Asia Pasifik dalam tahun kewangan yang lalu. Ini tak termasuk China dan Jepun. Syarikat yang berpangkalan di Cupertino, California ini sebelumnya sudah membuka dan mengendalikan kedai secara atas talian di Malaysia. Apple memulakan rantaian jualan runcit mereka hampir 22 tahun yang lalu dan kini mempunyai lebih daripada 500 kedai di seluruh dunia, dengan kebanyakannya terletak di Amerika Syarikat. Sebelum ini, Apple membuka kedai antarabangsanya yang terakhir pada tahun 2018 di Bangkok. Di mana agaknya Apple akan buka kedai pertamanya di Malaysia? Cuba korang komen dekat ruangan komen. Penjualan asing meningkat hampir 3 kali ganda menjadi 168.5 juta ringgit Malaysia minggu lalu, kata MIDF. Pelabur asing terus menjual saham Malaysia untuk minggu kedua berturut-turut pada minggu lepas sehingga 168.5 juta ringgit Malaysia. Dalam laporan mingguannya pada 25 Januari, pasukan penyelidikan MIDF berkata penjualan ini adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah yang dijual pada minggu sebelumnya. Bank Negara Malaysia BNM tidak dijangka mengekalkan kadar polisi semalaman OPR pada 2.75%. Walau bagaimanapun pakar ekonomi, kami percaya bahawa OPR mungkin dinaikkan sebanyak 25 mata asas dalam mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary MPC yang akan datang pada Mac kerana inflasi asas masih tinggi. Sehingga tarikh ini, pelabur asing telah menjual saham 142.9 juta ringgit Malaysia, katanya lagi. MIDF berkata minggu lalu hanya menyaksikan aliran masuk pelabur asing pada Selasa sebanyak 85.4 juta ringgit Malaysia. 4 hari lain dalam minggu tersebut menyaksikan penjualan oleh pelabur asing. Ia berkata penjualan terbesar berlaku pada Rabu lalu, 1 hari sebelum mesyuarat MPC Bank Negara Malaysia. Sektor-sektor yang melihat aliran masuk pelabur asing minggu lepas ialah tenaga, kesihatan dan teknologi. Manakala sektor-sektor yang melihat aliran keluar pelabur asing ialah perkhidmatan kewangan, produk dan perkhidmatan industri dan pengangkutan dan juga logistik. Institusi tempatan terus menjadi pembeli untuk minggu kedua berturut-turut setelah membeli saham 391.6 juta ringgit Malaysia minggu lalu. MIDF berkata institusi tempatan telah menjadi pembeli bersih saham domestik sehingga tahun ini. Sementara itu, pelabur runcit tempatan menjadi penjual bersih setiap hari dan mencatatkan penjualan bersih pada minggu lalu sebanyak 223.1 juta ringgit Malaysia. MIDF mengatakan ini mungkin disebabkan oleh pengambilan keuntungan sebelum cuti tahun baru Cina. Ia berkata dari segi penyertaan terdapat penurunan dalam jumlah dagangan harian pelabur tempatan, institusi tempatan dan juga pelabur asing. Berita seterusnya ini saya petik dari Berita Harian dan juga ada laporannya daripada The Age. Ia bukan tuduhan tetapi jemputan untuk Tuan Ibrahim beri penjelasan. Rafizi Ramli menegaskan beliau mengetengahkan isu bagi perhatian dan perbincangan awam yang sihat pada sidang medianya berhubung isu sama ada wajar bagi kerajaan caretaker menganugerahkan projek bernilai besar secara rundingan terus tanpa melalui proses tender. Rafizi yang menjawab tuntutan
saman dikemukakan bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Kasar, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man terhadapnya, berkata beliau juga membawakan persoalan sama ada wajar bagi kerajaan menganugerahkan projek kepada syarikat sama yang menerima pelbagai projek bawah kementerian yang sama. Ahli Parlimen Pandan itu melalui pernyataan pembelaan difailkan pada 28 Disember yang lalu berkata isu yang turut diketengahkan ialah sama ada kerajaan harus ikhlas dan tegas dalam menghentikan usaha untuk menganugerahkan projek dalam tempoh kerajaan caretaker. Rafizi berkata, saya menyatakan pihak yang menerima manfaat daripada kenyataan media itu adalah rakyat dan pembayar cukai dan salah bagi plaintiff Tuan Ibrahim melihat semua ini dari sudut pandang prisma yang sempit seolah-olah ini isu peribadi antara saya dengannya. Okey, stop. So, itulah berita yang ada keluar dalam The Age yang mengulas sedikit sebanyak isu berkaitan antara Rafizi Ramli dengan Tuan Ibrahim tentang kerajaan caretaker yang dituduh telah memberikan projek secara rundingan terus. Pada masa yang sama juga, kita pun ada mendengar baru-baru ini tentang satu isu semasa berkaitan dengan bahan mentah sebenarnya harga sudah diturunkan. Namun demikian, peniaga-peniaga masih lagi dikatakan meletakkan harga-harga yang tinggi. Ini memberikan satu tindak balas daripada peniaga-peniaga yang ada yang mengatakan yang menyebabkan mereka terhimpit adalah orang tengah. Kerajaan sepatutnya menggembling usaha dan tenaga bagi membantras orang tengah supaya peniaga dan penjual runcit tidak terhimpit dan rakyat juga tidak terhimpit. Dalam kenyataan yang berlainan pula berkaitan dengan OPR, Menteri Ekonomi berkata bahawa mereka tidak ada kuasa dalam untuk menentukan apakah OPR akan naik ataupun turun. Maka itu semua terpulang kepada Bank Negara Malaysia melihat mana yang perlu untuk OPR dinaikkan ataupun diturunkan mengikut keadaan semasa. Inilah antara berita-berita yang menarik untuk hari ini. Anda ada sebarang pendapat berkaitan dengan berita-berita yang saya kongsikan ini? Cuba anda tulis pada ruangan komen. Saya berminat nak baca komen tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.